Maka yang lain daripada itu tiada harus ia mengerjakan, melainkan melainkan duduk mengqada akan dia atas sembahyang. Ni hak bersegera. Tapi ni memang kita orang awam tak mampulah. Ini pandangan muktamad mazhab Syafi'i dan jumhur kebanyakan mazhab yang lain. Wajib qada dengan bersegera. Tapi pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, wajib qada, sunat bersegera. Sunat bersegera ni baru ada lega sikit. Itu pandangan dhaif. Tapi pandangan dhaif ni lah yang kita kata kok sesuai lah untuk kita orang-orang lemah ni. Kalau cerita hok kata qada lepas tu sambung wuduk batal, jangan ambil wuduk. Bukan main wuduk di telaga ni. Bilik mandi tepi itu je kan. Dalam bilik tidur di bilik mandi kan. Wuduk batal, jangan ambil sembahyang. Wuduk batal, jangan ambil sembahyang. Bunyi duk panggil tu, tak ada uzlah. Mana mak haji duk qada sembahyang. Lepas tu kawan-kawan mari ni nanti. Tak ada. Member tak ada member. Hilang. Warna mak haji ni hilang ni. Dalam WhatsApp pun tak jawab ni. Tak ada. Telefon pun tak ada dah. Buang dah. Ni baru betul-betul nak segera habis hutang. Sebab kita mati bila-bila masa. Atau panggil bersegera. Ada orang ajar bersegera. Sehari qada satu. Bersegera gitu. Ni dalam kitab Beritutulak. Kitab Syadaud juga. Beritutulak kitab Syadaud. Ayat dia sama dengan kitab Sabila. Dalam kitab Sabila pun samalah ayat dia. Dan barang siapa yang ada atasnya sembahyang yang luput dengan tiada uzur. Sembahyang dia ditinggalkan, hak tak ada uzur, bukan tertidur, bukan terlupa, hak berdosa. Wajib atasnya menyegerakan mengqada akan dia. Wajib menyegerakan. Dan wajib atasnya mentasarrufkan segala masanya untuk mengqada akan dia. Wajib dia memalingkan, menggunakan sekalian masa untuk qada. Ni kata ni hak kata wajib bersegera. Dan wajib atasnya, atas barang siapa tadi ni, mentasarrufkan, menggunakan segala masanya bagi mengqada akan dia. Kena qada. Oh mati ya ustaz, mati dalam semayang, alhamdulillah, kising-kinih dia. Tak begitu no. Mati ya ustaz, mati dalam semayang, tambah. Tak jawab pula dia ni. So, tapi gitulah orang tua ni. Dia kena pakai pandangan dhaif lah. Ni pandangan muktamad ni. Kita baca pandangan muktamad dulu. Tapi jangan ceritalah ke orang baru-baru ni. Cerita baru-baru ni dia balah dengan orang ngajar. Tak mengaji ustaz. Sebab apa? Begini habaq qada sembahyang tak mau belajar. Jadi mari-mari kena hak muktamad. Ni hak muktamad ni tak apalah, kita cerita pandangan dhaif. Pandangan hak lemah tak apalah. Kita pakai pun boleh sebab kita pun lemah, tak ada masalah. Ni cerita pandangan muktamad. Siapa mati, Allah mati benar. Mati baguslah kata. Mati dalam sembahyang, dalam ibadat. Bertuahlah kata. Dan wajib atasnya mentasarrufkan, menggunakan segala masanya bagi mengqada akan dia. Maka tiada harus baginya. Tiada harus, makna haram lah. Maka tiada harus baginya bagi barang siapa mengerjakan pekerjaan yang lain daripada qada. Tak boleh buat. Hak lain dia qada, tak harus. Haram lah. Seperti sembahyang sunat, tidak harus, haram. Seperti sembahyang sunat atau tawaf sunat. Nak umrah apanya ni yang qada wajib ni. Dan sembahyang jenazah. Mana jenazah? Bukan sunat. Fardu kifayah. Dan fardu kifayah orang sembahyang dah kan. Kita tak pergi pada apa dah. Semayang fardu kifayah pun haram juga, tak harus juga. Bukan semayang sunat, bukan tawaf sunat saja. Apa makna tiada harus? Maka haram. Itu makna tiada harus. Maka haram atasnya, atas barang siapa mengerjakan sekalian tersebut itu. Tiada makna haram lah.
kita betul-betul tiada haruh, faham dah haram, dijelaskan lagi, dia katakan tafriq pula, maka haram atasnya barang siapa mengerjakan keliang yang tersebut itu, sembahyang sunat, tawaf sunat, sembahyang jenazah, selama ada lagi atasnya qada, melainkan barang yang tak dapat tiada baginya, seperti umpama tidur dan qada hajah, dan menghasilkan nafkah dan belanja yang wajib atasnya, dan membuat kewajipan-kewajipan yang lain. Kita ada kewajipan yang lain. Mana kewajipan yang lain? Kita khidmat kepada orang tua kita, itu kewajipan yang lain. Kita qada sembahyang, tapi kita berkewajipan khidmat pada orang tua kita yang uzur. Kita berhentilah qada sembahyang kita pergi tolong orang tua kita dulu. Dia nak makan ke, dia nak semayang ke, dia nak apa ke, kita buat biar selesai. Selirah pun bagi. Selesai, orang tak selesai. Barulah kita pun pergi kodok semula. Jangan kodok jauh-jauh, kodok dekat-dekat. Dia panggil pula nanti. Dia panggil pula, sudah semayang, kita pun uruskan orang tua kita. Lepas tu kodok kembali. Ni pandangan yang muktamad. Kena faham di sini, bukan haram sembahyang sunat, haram meninggalkan kewajipan qada bersegera untuk buat perkara yang bukan wajib. Cari nafkah wajib, kena cari nafkah lah kita kerja buat ni. Jangan tinggal kewajipan qada untuk perkara yang sunat. Ada ni, kalau kau salah faham, qada tak habis haram sembahyang sunat. Orang lain sembahyang sunat belaka di bersandar dinding. Kenapa kamu ni? Orang lain sembahyang sunat belaka, yang kamu nak sembahyang sunat? Ada ustaz mengajar, kalau qada tak habis haram sembahyang sunat. Haram sembahyang sunat, lepas tu duduk saja dinding tu halal. Ni orang salah faham. Bukan haram sembahyang sunat, haram meninggalkan kewajipan bersegera qada. Ini pandangan muktamad. Pandangan kedua, kita cerita minggu depan lah tu pulaknya. Tapi kalau cerita minggu ni jangan lari lah, minggu depan larilah kita akan cerita pandangan da'i pula. Dengar minggu ni dan memang ya sungguh kita orang-orang tak mampu. Orang duduk pondok boleh, orang duduk pondok memang ada saya jumpa. Orang duduk pondok ni bukan asalnya molek belaka. Dia dulu-dulu lara dak semayang apa semua. Dia masuk pondok umur 25, umur 30 tak berkahwin lagi, nak saya kenal ni. Tapi 25 ni, balik umur 15, 10 tahun tak semayang banyak mana. Dia kodok. Dia belajar sama kita. Balik daripada kelas belajar, tak ada nak layan orang ni, tak ada nak sembang-sembang ni. Dia terus masuk pondok, dia kodok. Siapa masa belajar, dia pun keluar kelek kita, dia gini nada. Habis dia masuk pondok. Mana kalau kita kata dia ni awal-awal pagi bunyi bangun dah. Dia kodok. Dah mungkin 10 tahun banyak juga. Tapi tak lama sebab dia, cuma lama sikit sebab dia banyak masa belajar. Jadi bila banyak masa belajar ni, jadi kalau dia tak belajar, kodok penuh masa sekejap je habis. Tapi dah dia oleh kerana nak kena belajar, jadi masalahnya dia kodok. Lepas dah habis kodok, barulah nakut lega dia, barulah dia kawan orang. Tapi kelebihan dia apa? Kelebihan dia sangat kuat sembahyang sunat. Itu kelebihan dia. Masa dahulu dia main kodok banyak tu wajib, tak ambuh pun tu wajib. Waktu kena paksa. Tapi daripada sembahyang kodok banyak tu habis hak wajib, dia lebih daripada orang lain ni, dia cukup rajin sembahyang sunat. Ada ni. Itu kelebihan dia. Memang orang tak tabik kalau buat sembahyang sunat. Daripada dia duduk wajib kodok ni, jadi dia dengar sembahyang, memang kalau kita kata kemah molek. Habis kodok, rajin sungguh dia sembahyang sunat. Ada ni. Tapi taklah macam dululah, mana kalau mana kawan orang lah juga. Dulu langsung tak ada, habis kitab masuk dalam pondok kodok, sampai masa keluar serik pada masa belajar, habis kelas dia keluar masuk pondok dia kodok. Ni orang pondok boleh buat lagi tu. Ada orang semai kodok ni sampai ke bekok kaki semai kodok.
Nabi SAW bekok kaki sembahyang sunat kerana mensyukuri akan nikmat Allah. Hak ni sembahyang qada ni lagilah mensyukuri, sebab kalau Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan duduk sembahyang, nak duduk mana di hari akhirat? Dia qada tu dia mensyukuri sangat-sangat kerana Allah beri peluang ke dia qada. Ada masa ke dia. Kadang ni bekok kaki qada sembahyang. Apa nak boleh buat? Kita kapung memang tak mampulah. Cuma kena faham molek, bukan haram sembahyang sunat, haram meninggalkan kewajipan bersegera qada. Macam beginilah. Contoh ni contoh. Mak ayah kita panggil, awak talak uzur ni. Panggil. Apakah hukum kita segera pada mak ayah kita? Apakah hukum? Wajib ke sunat? Wajib. Tiba-tiba kita tidak segera kepada ibu kita. Allah, mak, kita dah sembahyang sunat duha dulu Marilah dulu, tunggulah Dia pun sembahyang sunat duha. Apa hukum dia tinggalkan kewajipan bersegera pada ibu kerana awak sembahyang sunat? Apa hukum? Haram. Haram yang sunat ke? Haram kerana tidak segera pada ibu. Haram kerana tidak segera pada ibu, bukan haram yang sunat. Oh, kalau mak panggil kita nak sembahyang sunat duha haram. Tak sembahyang sunat Lepas tu apa? Main telefon main sunat haram ni. Lepas tu main telefon kepada ibu pergi tak? Tak pergi. Layang ke dia rumah duk panggil. Jangan bersegera pada ibu tu wajib. Kamu nak sembahyang pun jatuh hukum haram. Saya tak apa sembahyang, saya nak main telefon. Itu salah faham. Bukan haram sembahyang sunat, haram kerana tidak segera kepada ibu. Ada. Bukan haram sembahyang sunat, haram meninggalkan kewajipan bersegera qada. Kerana dia meninggalkan sembahyang yang berdosa besar. Itu pandangan muktamad. Dan kitab Sulam Mubtadi jelas, hak Syekh Daud, dan kitab Bertutulak pun jelas, hak karangan Syekh Daud, dan kitab-kitab yang lain pun sama. Tapi pandangan ni memang kita orang awam tak mampu. Jadi pakai pandangan dalam kitab Mughni Muhtaj, dalam kitab Majmu' ada pandangan Da'i mengatakan bersegera qada hukumnya sunat. Maknanya kalaulah nak buat perkara lain pun boleh, tapi oleh kerana hutang banyak, biarlah walaupun bersegera qada tu sunat, buat banyak sikit. Gitu. Hak muktamad ni bukan banyak sikit dah lah. Selesai sembahyang takbir, selesai sembahyang takbir, selesai sembahyang takbir, wuduk batal dia ambil wuduk, orang panggil minta maaf. Orang minta maaf, tulis di pintu pagar tu tidak terima tetamu selama berapa bulan. Tulis di pagar tu tak terima tetamu. Dia tarikh ni sampai ke tarikh ni. Orang keluar mak haji lepas tu bersinar bercahaya muka mak haji. Dah semayang. Dah bersinar muka mak haji. Bercahaya muka mak haji. Wuduk lagi semayang lagi, wuduk semayang. Kena mak haji pula hak tak tahan semayang. Sesemayang kena ambil wudu, sesemayang kena ambil wudu. Cerah muka mak haji dengan air wudu dengan semayang. Tu pandangan yang muktamad. Tu kita semula lah pulaknya hak berkaitan dengan qada semayang. Ni benda qada semayang ni benda yang apa? Benda yang apa panggil apa? Benda yang mendesak. Perkara yang mendesak yang biasanya masing-masing ada kewajipan ni. Cara umum dia gitulah. Ada yang ada hutang solat. Atau macam mana hutang solat yang terdahulu, tu kita kena cerita baliklah. Berkaitan dengan memanglah kita ada tinggal solat, tapi tak tahulah banyak mana macam mana cara kita nak hitungan. Macam sebelum minggu lepas, kalau tak ada kang ada dah pakai. Seingat kita tak ada. Bimbangkan nanti ada. Tak ada qada. Lepas tu macam mana? Perbanyakkan sembahyang sunat. Memang ingatan kita tak ada kau tinggal sembahyang. Tapi mungkin ada. Dan kita balik umur 3-14 kan. Masa tu mungkin ada. Tapi ada ke tak? Seingat kita tak ada. Bimbang. Tak ada qada, tak ada. Nak standby qada, tak ada. Lepas tu macam mana? Perbanyakkan sembahyang sunat. Itu je cara dia. Kalau kita ada kebimbangan, hak dahulu kita mungkinlah masa kita mula-mula balik 13, 14, 15 tu ada tinggal, tapi diingatan kita tak ada, hukumnya tak ada. Ni memang hak jelas kita tinggal.
tapi tak ingat macam mana kita nak kira. Itu semua balik kepada ilmu. Sebab taubah adalah amal batin, amal ibadah. Amal mestilah berdasarkan kepada ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.